أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما يهده الله فلا مضل له ومن لا يهديه فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب يسر ولا تعسر بتميم بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا شئت سهلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Kursi, Tuan Imam, Pengagal Syarak, ahli jawatan kuasa masjid, khususnya sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi insyaAllah ya, malam ni bersempena dengan 27 Rejab ya, kita tangguhlah kuliah untuk 40 hadis ni. Sebab hajat pengurusi minta saya supaya kita mari kita bincanglah ya, memperingati tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ni ya. Jadi minggu ni kira tema ialah kebanyakan masjid pun gitu jugalah kan, memandangkan kita dah masuk bulan Rejab, dah 27 Rejab ini ya. Makanya ya, kita ingatlah kan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebenarnya benda ni memang kita dengar lah kan. Tak ada masalah pun tak, sebab fazakir inna fa'izikra kan, tanfa'u lil mu'minin kan. Tunggunya peringatan itu ya, beri manfaat kepada orang-orang mukmin kan. Dan kita ambil ya ibrah, ataupun pengajaran, supaya apa, dengan kita memperingati peristiwa agung ini ya, peristiwa yang mana Allah SWT memfardukan kefarduan solat ke atas Nabi dan umatnya ya. Dalam peristiwa ini jadinya ya, satu mukjizat yang besar lah bagi kita tak? Sebab apa, dalam kita bincangkan tentang Isra dan Mi'raj ini, yang mana Rasulullah SAW menerima perintah ya, untuk solat ini direct daripada Allah SWT, berbanding dengan ibadat-ibadat lain ya. Kalau puasa, Allah Ta'ala wahyukan melalui perantara Jibril AS kan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tak? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna. Sama juga dengan kepada zakat kan, wa atuz zakah kan. Dan juga kefarduan lainlah, haji kan, wa atul muhajir wa umrah lillah. Tapi untuk solat ini, perintah solat ini ialah yang mana Rasulullah SAW terima, orang kata by hand lah. Kalau istilahnya begitulah, direct daripada Allah SWT ya, tanpa perantara Jibril alaihissalam. Jadi malam ini kita nak ya, bincangkanlah kan, tentang apa, ibrah ataupun ya, pengajaran di sebalik ya, peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang mana Allah Ta'ala mulakan ya, dalam Al-Quran dinyatakan dalam surah Isra ayat yang pertama, yang kita hafal dah pun tak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir kan. Maksud dia apa? Maha suci Allah Subhanahu wa taala kan. Maha suci Allah, Allah agungkan, orang kata Allah Ta'ala puji diri dia ya, yang mana telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kan ada pandangan ulama mempertikaikan, ada yang ya, orang kata khilaf pula, Rasulullah ni naik dengan jasad ke, naik dengan mimpi ke, ataupun dengan roh saja ke kan. Tapi kalau kita pandang pada zahir ayat ini, makanya menjalankan hamba-Nya itu ialah dengan jasad-jasadnya sekali kan. Sebab kadang-kadang manusia ni dia cuba nak tallykan, synchronise-kan satu peristiwa yang berlaku tu dengan akal kan. Jadi bila kita nak bandingkan dengan akal kita, memang tak mampu kan.
Macam golongan Mu'tazilah, yang mana mereka ni mendahulukan akal kan, berbanding dengan wahyu ni. Dia utama tengok logik tak logik. Sampai kan peristiwa Nabi Musa AS membelah laut pun dia kata dia tak logik ni. Kebetulan masa tu dia kata ya, air laut tu dia surut kan, sebab air surut orang kata kalau sini kita panggil air pasang keling lah. Dia air tu memang surut teruk. Betulnya Nabi Musa boleh pergi, dia kata. Tapi adakah peristiwa berlaku lagi tak? Pernah berlaku lagi tak selepas kisah Nabi Musa? Sebelum ni kita tahu tak? Memang tak tahu tak? Maksudnya peristiwa tu berlaku 6,000 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW kan? Bukan, 6,600 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. Jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa 6,000 tahun. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Anggaran dia begitu. Jadi kita pernah dengar tak? Lepas daripada itu sampailah ke hari ini, Laut Merah itu pernah lagi surut macam mana yang digambarkan oleh orang-orang yang mempertikaikan tentang mukjizat ni. Sebab tu dalam bab mukjizat ini, dia ni di khawarikul adah, ataupun di luar kelogikan akal, luar daripada adat kebiasaan. Itulah nama dia mukjizat. Jadinya Allah SWT memperjalankan Nabi Muhammad SAW ini pada malam hari, di waktu malam, daripada minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maksudnya daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Jadinya Rasulullah ni diperjalankan daripada masjidil haram. Ada pandangan kata dia apa, dia Rasulullah berisra daripada rumah Ummu Hani, sepupu Nabi kan. Dalam kitab pun ada sebut kan. Tapi dalam Quran, dalam hadis juga sebut Rasulullah bermula daripada Masjidil Haram. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik lah, hadisnya sebenarnya kalau dalam bab yang perawi-perawi ataupun sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini lebih daripada 20 orang. Tapi kalau kita ambil daripada hadis Anas bin Malik, dia cerita komplit daripada bermula awal tu sampai akhir. Dan kalau kita tahu pun, kebanyakan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini banyak dimasukkan dengan cerita-cerita yang tidak berkaitan pun dengan Isra' dan Mi'raj. Kadang-kadang ada benda yang Rasulullah tengok itu di luar Isra' dan Mi'raj, tapi dikambungkan sekali, dikatakan ini dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj juga kan. Jadi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu, allazi barakna haulah, maksudnya diberkati ke seluruhnya. Daripada Masjidil Haram ke Palestin, maka sekelilingnya itu diberkati, bumi yang diberkati. Kenapa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tentang bukti-bukti, untuk lihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Yani Allah Ta'ala boleh naikkan hamba dia ke langit dalam satu malam saja, naik lepas isyak, turun sebelum subuh kan. Jadi nak tunjuk pada Allah, pada hamba dia, pada Rasulullah lah kan, tentang kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar, innahu sami'un al-basir, maha mengetahui. Ada diterjemahkan perkataan basir itu kepada melihat kan? Tapi kalau kita tengok maksud sebenar basirah tu sebenarnya dia kita melihat dengan mata hati kita, bukan melihat dengan mata zahir kita kan? Melihat dengan mata hati. Kenapa berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini? Sebab pada ketika itu motivasi Nabi SAW tu begitu rendah sekali, very very down. Kenapa? Sebab sebelum berlakunya Allah Ta'ala menghadiahkan Isra' dan Mi'raj kepada Rasulullah ini, Rasulullah mengalami 3 peristiwa yang menyedihkan kan? Pertamanya kewafatan Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi, yang memang Nabi yang Nabi kasihi lah, yang paling kasihi lah, isteri Nabi Sayyidatina Khadijah kan. Sebab tu Sayyidatina Khadijah ni cintanya, kasihnya pada Rasulullah tak ada banding, tak ada tolak banding kan? Rasulullah selalu menyebut nama Khadijah, walaupun Rasulullah ada isteri-isteri yang lain, tapi Rasulullah selalu sebut nama Khadijah. Ini yang buat Aisyah kecemburu lah. Sikit-sikit Khadijah, duk sebut nama orang tua tu juga ada kan. Dia tak puas hati. Satu hari adik pada Sayyidatina Khadijah datang rumah Rasulullah. Dia ketuk pintu, bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rasulullah ketika dalam bilik dengar suara perempuan panggil, ini suara Khadijah ni, dia kata kan. Jadi Aisyah terdengar Rasulullah tercakap lah ni, ini suara Khadijah ni.
Tu Aisyah kata, duk sebut lagi nama orang tua ni, dia kata. Dia dah tak ada dah. Kan, dah lama dah tak ada dah. Duk sebut lagi nama dia. Cemburu lah, cemburu. Kan? Maka apa kata Rasulullah? Kan? Engkau tak ada waktu mana aku ni diuji, aku bawa agama, dia yang mula-mula sokong aku. Waktu aku dalam susah, kan, dialah yang menyokong aku, dialah yang banyak bagi bantu aku, dialah banyak bagi motivasi pada aku. Engkau kahwin dengan aku lepas dah senang. Orang kata dah Islam dah stabil lah, Islam dah okey. Tapi Khadijah ni mula-mula ni banyak menghabiskan harta dia, jiwa dia dah. Untuk apa? Untuk kembangkan Islam ni. Kan, diam. Kan, Aisyah diam, dia kata apa dah. Kan, tak boleh tolak banding. Kan. Sayyidatina Khadijah. Kemudian bila Sayyidatina Khadijah ni wafat, lebih kurang dalam sebulan 5 hari je. Kan, dalam fiqh sirah Nabi sebut tak? Sebulan 5 hari pakcik dia pula meninggal, Abu Talib. Kan? Dalam tempoh sebulan, kan, makanya pakcik dia meninggal. Orang kata wing kanan, wing kiri apa ya? Dah jam lah. Kan? Dia patah sayap. Kan? Orang kanan, orang kiri, orang kuat kan, dua-dua. Allah tarik dua-dua. Kan? Lagi segi kita tengok kenapa Rasulullah ditimpa sebegini. Sebab Allah nak tunjukkan bahawanya, ya, Allah nak uji hamba dia ni, cakap ujian yang cukup hebat lah. Kan? Hamba yang teruji ni ujian yang cukup hebat. Ya. Kehilangan 2 orang tersayang, dan orang yang tersayang itu orang yang banyak menyokong baginda. Walaupun Abu Talib itu dia tak masuk Islam, ya, sampai kesudah, tapi dia banyak menyokong Nabi. Ya, dia banyak menyokong Nabi. Ada lagi mana adanya Abu Talib, ya, pembesar-pembesar Mekah ni dia orang tak berani nak usik Nabi. Tapi bila meninggal saja Abu Talib, apa mereka buat? Kan? Rasulullah jalan, dia orang tahan Rasulullah, dia ambil pasir, dia tabur atas kepala Rasulullah. Muhammad, sekarang siapa yang bela engkau sekarang? Siapa boleh bela engkau sekarang? Pakcik kau dah tak ada, kan? Bini kau dah mati, siapa boleh bela engkau sekarang? Rasulullah tak buat apa. Rasulullah balik dalam keadaan berdebu ni, kan? Balik rumah, anak-anak baginda tengok anak-anak perempuan ni tak, Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Fatimah, kan, kecil kan masa tu, Ruqayyah semua ni tengok menangis. Kenapa dia orang buat ayahku macam ni? Ayah kami bukan kacau orang pun, bukan yang ni pun, tapi yang marah sangat tu sebab apa? Geram sangat dengan Nabi tak? Dendam, geram. Dulu waktu Abu Talib ada, kami tak boleh usik engkau. Sekarang Abu Talib dah tak ada dah, tak ada siapa yang berani defend kau. Jadi waktu itu motivasi Nabi ni, Allah, kan? Benda kan. Tapi sebab dia yakin bahawa mustahil Allah Ta'ala akan menzalimi hamba dia. Tak apa. Mungkin Rasulullah pun ubah strategi lah, kan? Ubah strategi. Memandangkan sebab dakwah di Mekah ni kurang sambutan, ya, tak ramai yang dapat menerima dan diberi tekanan yang hebat, maka Rasulullah buat satu strategi, iaitu Rasulullah cuba berhijrah pergi ke Taif. Tak? Ke Taif. Pergi ke Taif dengan anak angkat baginda Zaid bin Harithah. Jadi sebab apa? Kenapa Rasulullah pilih Taif? Kan? Sebab, ya, Taif ini dia terkenal dengan penduduk dia yang bagus, ya, environment dia yang baik. Kan? Jadi Rasulullah dapat berkhabar bahawa orang Taif ini bagus-bagus. Jadi situ potensi untuk kembangkan Islam tu boleh lah. Kan? Ikut pada perancangan Rasulullah. Jadinya atas sebab faktor itu Rasulullah pergi. Tapi rupanya sebelum Rasulullah pergi tu, maka Abu Sufyan, ya, sebelum dia masuk Islam lah, dia telah pergi dulu ke Taif, dia telah sebarkan, telah viralkan berita bagi tahu kalau datang lelaki nama dia Muhammad, ya, korang jangan terima dia ni. Ini pemecah belah orang ni. Ini merosak, memporak-porandakan masyarakat. Orang macam ni orang gila, korang jangan terima dia. Dia dah racun pemikiran orang-orang Taif. Ya, di Taif dia ada 6 pembesar. Jadi 6 ni dia racun siap-siap. Ya, dia jumpa dia racun siap-siap, bagi tahu pada korang punya kaum, ingat, datang lelaki nama dia Muhammad, kau jangan terima. Dia ni memecah belah orang ni. Kami di Mekah tu tak aman ni. Sejak dia ni ada, kami di Mekah tak aman. Kan? Anak bergaduh dengan mak lah, kan? Ayah bergaduh dengan anak lah, jiran sebelah bergaduh. Dia punya pasal ni. Kan? Dia sebarkan benda yang tak betul, kan? Buat cerita begitu. Maka bila penduduk Taif dah terima berita yang salah ini, maka mereka dah set mindset dia bahawa lelaki ni tak boleh pakai, mesti ditentang.
Kan? Sebab tu bila mana Rasulullah pergi ke Taif selama berapa hari? 10 hari, 12 hari Rasulullah. Bukan pergi sehari. Pergi tiap-tiap rumah ketuk pintu, cerita tentang Islam, semua tolak. Seorang pun tak terima kan? Seorang pun tak terima. Sebab dah diracun. Kan? Hingga hari terakhir Rasulullah berada situ, kan? Rasulullah nak balik, nak keluar dari situ, maka mereka himpunkan kan? Pemuda-pemuda Taif ini, kan? Di kiri kanan jalan, mereka lontarkan batu pula. Ini sebenarnya satu sifat di luar norma masyarakat Taif, orang Arab sendiri pun, kan? Di luar norma. Sebab benda tu bukan dia berlaku, tapi disebabkan atas dasar faktor media ketika itulah orang duk viral dengan mulut ni kan, dengan kuasa pemimpin Taif pada ketika itu, maka penduduk Taif terpengaruh lah, maka mereka dah mindset gitu. Alah, keluar balik batu darah kan, hingga ke pinggir kota Taif tu dah sampai situ border tu, maka dia Rasulullah keluar. Yang ketika Rasulullah keluar tu yang mana Rasulullah singgah berhenti berehat di satu kebun yang dimiliki oleh dua orang Nasrani ni kan. Dua orang Nasrani ni, dia ada seorang hamba nama dia Adas kan. Maka pemilik kebun yang Nasrani dia nampak Rasulullah datang duduk-duduk, okey, dia tak ada masalah kan. Dia kata, kau Adas, kau pergi ambil buah anggur tu, kau pergi jamu dia ni, kesian aku tengok kan, kesian aku tengok dia ni kan. Kau pergi jamu dia, kau pergi makan sudahlah, jangan duk sembang lama-lama pula kan. Pergi dah sudahlah, sebab dia sebab dia orang luar kan. Makanya Adas pun ambil buah anggur, bagi jamu Rasulullah makan kan. Bila Rasulullah makan, Rasulullah ambil buah anggur tu, Rasulullah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, maka Adas kata, aku ini perkataan ni aku pernah dengar ni ya, kata Bismillahirrahmanirrahim ya. Maka Rasulullah tanya pada Adas kan, engkau dari mana ni? Aku dari Iraq. Nama kan, aku berasal, aku daripada Iraq, di tempat satu perkampungan, nama kampung aku ni Ninawa, perkampungan Ninawa. Maka Rasulullah kata, itu kampung saudara aku situ. Siapa saudara kau? Yunus bin Matta. Kata Rasulullah, Yunus bin Matta tu Nabi kan. Ada kata Yunus bin Matta tu Nabi. Iyalah, aku Nabi. Engkau Nabi. Itu yang ada dia cium Rasulullah kan. Dia cium Rasulullah sampai ke kaki. Jadi tuan nampak dah tak puas hati kan. Aku suruh kau jamu je tadi kan. Makanya sebab dia kata, Rasulullah kata Yunus itu saudara dia. Maka bila dia kata Nabi Yunus tu Nabi, dia kata Rasulullah kata aku pun Nabi kan. Itu yang dia muliakan Rasulullah kan. Makanya bila nampak tuan kebun tu, dia panggil Adas tu pergi balik kan. Dia dah betul berjalan kan. Sampai Rasulullah sampai itu tempat dekat dengan kalau tempat kita bermiqat kan, satu tempat tu kan, bukan Bir Ali belah Madinah kan, ni sini belah sini yang kita nak masuk. Biasanya kita kalau orang pergi umrah pun dia pergi tempat tu, apa nama tu lupa dah kan. Maka di situ tempat kita bermiqat untuk ihram masuk ni buat umrah, bukan di pinggir Mekah tu, bukan di masjid Sayyidatina Aisyah tu atas sikit lah. Maka dia datang malaikat jumpa Rasulullah kat situ. Maka dia malaikat bagi tahu, tanya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Allah Ta'ala telah mendengar aduan engkau. Rasulullah berdoa pada Allah Ta'ala, Rabbi inni ashku ilaika dhi'fi quwwati. Ya Allah, sungguhnya aku mengadu padamu tentang lemahnya kekuatan aku, strategi aku untuk menawan hati penduduk Taif ni. Penduduk Taif ni, Rasulullah kata, aku ni gagal sebab aku gagal merancang. Makanya Rasulullah kata, atas kelemahan aku kan. Rasulullah cakap, kita hari ni kalau kita gagal buat sesuatu, kita tunjuk orang kan. Contohlah kita berniaga tak laku. Kenapa tak laku? Hujan ni. Kalau tak hujan dah banyak orang beli kan. Kenapa berniaga tak laku? Gaji tak masuk lagi kan. Kalau gaji masuk mesti ramai orang beli. Jadi kita duduk tuning ke orang lah. Bukan tuning kita ni tak, strategi kita ke, sebab mungkin barang kita mahal ke, makanan kita tak sedap ke, kita tak tengok yang tu, kita lebih tuning ke orang lagi. Tapi Rasulullah SAW tak, aku yang tak betul kan. Mungkin strategi aku ni kau tak kena kot kan. Rasulullah mengadu pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala turunkan malaikat Jabal kan, malaikat bukit, bagi tahu, ya wahai Rasulullah, kalau Allah Ta'ala mendengar aduan engkau, maka Allah Ta'ala kata, ya, kalau engkau nak, aku angkat Jabal Qubais. Jabal Qubais kat mana? Sebelah dengan Masjidil Haram, yang bukit Istana Fahad tu, yang ada bukit tu ya, antara kita sa'i kan, Safa Marwah tu ada bukit tu kan, tu Jabal Qubais tu. Jabal Qubais itu malaikat nak angkat, nak cungkil, dia nak hempap ke atas penduduk Taif. Maka apa kata Rasulullah kan, tak payahlah kan.
innahum qaumun la yafqahun. Sungguhnya mereka ni kaum yang mereka ni belum lagi memahami. Mereka tak, mungkin orang tak terti tahu apa itu Islam. Mungkin sebab itu mereka memusuhi. Kita pun macam tu. Kita pun begitu. Kita benda yang kita tak tahu kita musuhi ya. Benda kita tak tahu kita takut kan. Makanya kita musuhi benda tu. Makanya bila tu yang patah Melayu kata apa? Tak kenal maka tak cinta kan. Kita memusuhi apa yang kita tak tahu. Jadi orang Taif ni, mereka memusuhi Nabi sebab mereka belum tahu lagi apa itu Islam. Kan? Maka kata Rasulullah, mungkin hari ni dia orang tak terima Islam. Mungkin mak ayah tak terima Islam. Mungkin anak-anak dia, cucu-cucu dia akan terima Islam. Tak sampai 20 tahun tuan-tuan. Tak sampai 20 tahun semua pondok Taif itu masuk Islam. Tak sampai 20 tahun, tak sempat ambil SPM. Kan? Pondok Taif semua masuk Islam. Kalau Rasulullah minta ataupun kabulkan kan permintaan malaikat tadi, kata nak angkat Jabal Qubais tadi hempap kat atas pondok Taif, maka habislah. Tak adalah orang nak beriman. Ini yang soalan tanya pada siapa? Allahumma salli ala Muhammad. Ulama Mesir tak? Ini seorang murid dia tanya pada dia tak? Wahai tuan, ya, apa pandangan tuan kalau saya pergi bom ya tempat-tempat ni maksiat ni? Tak? Saya pergi bom kelab malam, tempat-tempat judi ni ya. Saya pergi sebab diorang ni memang buat maksiat, orang jahat. Kan? Apa pandangan tuan? Boleh tak saya nak pergi bom tempat macam ni? Sebab kita dah macam-macam bagi tahu diorang buat tak indah je. Jadi kita bom dalam tempat ni senang. Tak? Maka apa kata Syekh ni, dia kata apa? Ya. Engkau okey, kalau engkau bom mereka ni, orang yang main judi, orang yang minum arak, orang yang kelab malam, joget berdanduk semua ni, kalau kau bom tempat ini, agak-agak lah kalau dia orang mati, dia orang masuk apa? Masuk mana? Dia orang ni masuk syurga ke masuk neraka? Masuk neraka lah. Takkan masuk syurga pula tengah-tengah minum arak macam tu. Kan? Takkan masuk syurga lah. Lepas tu masuk neraka lah orang semua ni kan. Okey. Jadi kerjanya memasukkan orang ke dalam neraka ni kerja siapa? Kan? Kerja orang alim ke kerja iblis? Kerja syaitan? Kerja memasukkan orang dalam neraka ni kerja siapa? Kan? Kerja iblis. Lepas tu kalau kerja iblis memasukkan orang ke dalam neraka, engkau sama macam iblis lah. Kan? Engkau bom tempat ni kan, dia orang masuk neraka, kau menyebabkan dia orang masuk neraka. Punca engkau. Kan? Cara pandang tak? Kalau senang nak menghukum orang lah kan. Nak menghukum orang senang. Tapi yang kalau Rasulullah pandang bukan segi itu, bukan segi hukuman, tapi dari sudut dakwahnya. Mungkin strategi aku kurang kata Rasulullah, sebab tu dia orang tak tertarik, dia orang tak faham lagi. Kan? Itu. Dan dia ada faktor itu. 3 kali Rasulullah ni ya dialami dengan musibah lah, kesedihan, hingga dipanggil tahun tu sebagai Amul Hazan kan? Tahun kesedihan lah. Kan? 3 peristiwa. Jadi Rasulullah very down. Sebab apa tuan? Sebab Allah nak supaya Allah Ta'ala tarik Sayyidatina Khadijah, Allah Ta'ala tarik Abu Talib, supaya Allah Ta'ala nak jangan ada kebergantungan kepada makhluk. Kan? Jangan bergantung pada makhluk. Maksudnya jangan kita harap kan, dakwah kita ni kan, bergantung dengan makhluk. Semuanya atas kuasa Allah Ta'ala. Mungkin orang berpandangan bahawa alah Muhammad boleh dia dakwah sebab isi orang kaya. Muhammad boleh lah dakwah pakcik dia orang kuat kan. Pakcik dia orang hebat, pembesar kan, boleh lah. Jadi Allah tarik dua-dua ni. Nak tengok, biar Rasulullah seorang-seorang. Bila dalam masa itu Rasulullah berstrategi pula nak dakwah di Taif. Allah tarik pula. Kalau dia Taif tolak Nabi. Kan? Jadi motivasi cukup rendah. Hingga kan Allah Ta'ala nak Rasulullah betul-betul, memang Rasulullah berharap pada Allah pun, tapi nak betul-betul pure punya, bergantung hanya kepada Allah SWT sahaja. Itu yang Allah Ta'ala nak. Kan? Macam kita lah tak? Nak bergantung hanya kepada Allah, minta semua pada Allah Ta'ala. Nak bergerak sikit pun, nak buat apa semua minta izin Allah Ta'ala. Tak? Allah Ta'ala tak nak kita mendakwa bahawa kita berjaya sebab apa? Sebab saya rajin, sebab saya ni pandai cari lubang-lubang bisnes. Tak nak macam tu. Semua serah pada Allah, semua atas izin Allah SWT juga. Tu Allah Ta'ala nak. Makanya bila mana berlaku peristiwa ini, maka motivasi Rasulullah datang, maka Allah Ta'ala menghadiahkan, ya, menghadiahkan Isra' dan Mi'raj kepada Nabi SAW. Kenapa? Tadi motivasi dah jatuh teruk, maka Allah Ta'ala angkat, tunjukkan bahawa kan, sebelum ni mungkin Rasulullah hanya mendengar daripada malaikat Jibril alaihissalam,
tentang peristiwa-peristiwa langit, bintang ini cuma dengar, hearsay. Tak, dengar Jibril cerita je. Tapi hari ni, malam ni Allah Ta'ala angkat Nabi, kau tengok sendiri. Kau tengok sendiri kehebatan aku ni. Kau tengok sendiri. Allah Ta'ala buka pada Nabi, tunjuk pada Nabi, sampai naik ke langit paling tinggi tak? Di mana Sidratul Muntaha tak? Sidratul Muntaha tu apa tuan? Sidrah tu apa? Muntaha tempat puncak tertinggi tak? Sidrah tu apa? Kan? Sidrah tu lah, Tanjung Bidara lah. Kan? Sidrah tu pokok bidara. Kan? Tu kata sini senang. Tanjung Bidara ni kawasan Isra Mi'raj ni. Kan? Banyak pokok bidara tak? Maksudnya pohon bidara tak? Kan? Diberi gambaran begitu, Rasulullah naik tempat yang paling tinggi tak? Bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala nak hadiahkan, Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa hadiah kepada engkau sebabkan kesabaran engkau, sebab kau terus tabah dalam berdakwah ini, dan dengan motivasi yang jatuh, jangan ditarik kedua-dua orang kesayangan Nabi, engkau Ta'ala hadiahkan. Ini dia, tengok malam ni dihadiahkan dengan Isra dan Mi'raj. Diperjalankan dalam satu malam sahaja. Saintis buat kajian tuan, ya. Kalau ikutkan, kalau dari segi kelajuan borak tu, kan, kalau ikut logik dia, sebenarnya borak tu dia paling jauh dalam satu malam. Paling jauh dia pergi sampai planet Pluto ya. Planet Pluto ni paling jauh antara planet yang paling jauh dari bumi lah. Yang paling jauh sekali lah. Kan? Kalau ikutkan teori 8 jam. Nah, tapi kekuatan borak tu sebab apa? Kalau saintis buat kajian kata sebab borak tu barkun tu apa? Kilat kan. Kilat, dia panahan kilat. Jadi peti tak kan. Kelajuan dia tu berapa juta kilometer sejam. Berapa juta kilometer sejam kalau diukur, maka kalau gunakan teori ini, maka dalam tempoh 8 jam anggaran lepas isyak sampai subuh, maka perjalanan Nabi hanya sampai ke planet Pluto sahaja. Maksudnya planet Pluto tu belum lintas langit lagi. Sebab jarak antara langit 500 tahun. Langit pertama dengan langit yang kedua tu 500 tahun setiap perjalanan. Kan? Sedangkan nak pergi ke planet Pluto tu berapa jauh je. Kan? Jadi ini tu kata di khawarikul adah, nak di luar adat kebiasaan. Kan? Hebat lagi kenderaan Allah SWT bagi. Kan? Pergi sampai ke Masjidil Aqsa. Di situlah ya, dihimpunkan para nabi dan Rasulullah menjadi imam kepada para nabi dalam Masjidil Aqsa. Kalau kita fikir logik pula, kita siapa yang pernah pergi Masjidil Aqsa, besar mana je Masjidil Aqsa tu. Macam mana nak himpunkan 124,000 orang nabi dalam tu. Kita duduk bayang Masjidil Aqsa tu, orang buat tu macam tu, kita tak tahu tempat tu macam mana ketika tu lah. Kan? Para nabi, Rasulullah jadi imam kepada para nabi sebelum dia angkat naik ke langit. Kan? Bila naik ke langit, Rasulullah jumpa dengan setiap nabi tak? Jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Yunus, jumpa dengan Nabi Yusuf, jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Idris. Kan? Sebab apa tuan? Setiap kali, kalau kita baca hadis Anas bin Malik sebut, setiap kali Rasulullah naik ke setiap langit, ya, maka malaikat penjaga langit dia akan tanya dulu. Dia macam custom immigration. Kan? Siapa ni? Kan? Aku ni Jibril. Kau datang dengan siapa? Aku datang dengan Muhammad. Wah, Muhammad telah diutuskan? Ya, dia telah diutuskan. Maka dibenarkan naik. Itu pasport dia. Bila naik dengan langit pertama, jumpa dengan Nabi Adam AS. Maka Rasulullah bertemu. Bila jumpa, bayang tuan, kita ni motivasi kita down, dan level kita memang tak sama macam orang biasa pun. Kan? Level para Nabi ni, maka Allah Ta'ala temukan Nabi dengan para Nabi. Jadi mereka ni beri perangsang ataupun beri motivasi pada Rasulullah. Tak apa, go on je kan. Ini kerja dakwah ni kerja bagus tak? Yang bagi motivasi siapa? Nabi-Nabi sendiri. Orang kata sparring partner yang sama-sama taraf dengan dia. Kan? Nabi dengan Nabi sendiri yang bagi orang kata tasjid ataupun bagi dia satu motivasi yang kuat. Jumpa dengan Nabi Adam kata bagus kau turunkan dakwah ni kan. Bagi salam, bagi ucapan salam, doakan kan. Jumpa dengan Nabi Harun, Nabi Musa AS, jumpa dengan Nabi Yusuf AS. Bila jumpa dengan Nabi Yusuf AS, apa kata Rasulullah? Dalam kitab apa sebut? Tafsir Ibn Katsir, Qisasul Anbiya Ibn Katsir, karangan Ibn Katsir dia sebut apa? Nabi Yusuf ni, dia punya kecantikan ini separuh daripada kecantikan manusia ni. Kalau kumpul semua kecantikan manusia ni, ya, separuh tu Nabi Yusuf punya. Kan? Bulatan, belah, separuh ni semua kecantikan manusia yang lawa-lawa ni. Separuh lagi Nabi Yusuf seorang punya.
Punya lawa tak lawa Nabi Yusuf AS kan, Allah Ta'ala. Sampai bila Nabi Yusuf AS ni, ya, dia ni, ya, yang diceritakan dalam suratul Yusuf tak, ya, yang Zulaikha tergoda dengan dia tak, ya, bila mana tergoda dengan dia, Zulaikha ni ajak dia buat maksiat, maka dia tak nak, dia lari tak, lari kena tarik baju tak, dalam surah Yusuf sebut. Maka ketika peristiwa itu berlaku, viral lah kan, wanita-wanita pembesar-pembesar Mesir ini, dia perlilah Zulaikha ni, ya, apalah kau ni, dengan budak suruhan pun kau boleh tergoda dengan dia. Apa taraf engkau ni? Engkau ni taraf mak datin, taraf datin Seri ni, pangkat tinggi-tinggi. Takkan dengan budak ni pun kau boleh tergoda tak? Oh, tak apa. Kan? Dia jemput Muhammad Datin ni, persatuan Datin datang rumah dia. Kan? Dia letak, dia jamu buah-buahan, dia jamu letak pisau untuk kupas buah-buahan. Kan? Okey. Kita makan, dia mau makan. Pakai ambil lah kupas. Tengah kupas tu, dia suruh Nabi Yusuf keluar. Kan? Tukang tuang air. Kau pergi tuang air ada orang. Kan? Keluar je Nabi Yusuf je, terpandang muka Nabi Yusuf tu, tangan duk iris ni. Kan? Tengok punya terpegun. Tak sedar tangan mereka kehiris sendiri tangan ni. Bukan buah mangga dihiris, tangan sendiri dihiris. Tak sedar. Nabi Yusuf dah pusing tu. Okey, kau dah siap, kau masuk dalam balik. Bila Nabi Yusuf masuk dalam, baru tersedar, ya Allah, tangan dah luka semua dah. Kan? Dah luka semua dah. Tu dia cakap balik. Tu tangan siap luka-luka, hari tu kata aku bukan main lagi. Kan? Ini baru dah lalu. Korang dah terhiris dah hiris tangan, jari-jari semua terhiris. Aku ni tiap-tiap hari menghadap dia. Aku tiap-tiap hari tengok muka dia. Engkau baru sekali tengok muka, tangan dah kena hiris dah. Aku tiap-tiap hari menghadap dia. Ya. Sebab Nabi Yusuf kata tak boleh jadi macam ni. Kalau aku duduk luar lagi macam-macam cerita tak, maka apa Nabi Yusuf minta? Kan, Rabbi sijni tak. Ya Allah kan, dia minta supaya dipenjarakan dia senang. Masuk ke dalam penjara. Nabi Yusuf masuk penjara tak ada salah. Bukan sebab buat jenayah. Sebab minta supaya takut elak fitnah ni. Kan? Nabi Yusuf AS, dia punya cantik tak cantik Nabi Yusuf AS tak? Bukan dia seorang, saudara-saudara dia pun. Sebab tu kalau kita baca surah Yusuf, bila mana zaman kemarau di Mesir itu 6 tahun kemudian, maka tidak ada makanan. Makanya ayah Nabi Yaqub AS bagi tahu pada anak-anak dia, suruh pergi Mesir kan. Suruh ambil, minta dapat subsidi gandum. Kan, pergi ambil. Tapi pesan Nabi Yaqub, kalau korang pergi sana, korang jangan masuk satu pintu. Pecah-pecah pintu ni sama sana, sebab takut orang Mesir tengok tergila-gila kat diorang ni. Punya lawa tak lawa. Tak tahu macam mana lawa kan. Itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf AS kan. Sampai peringkat mana, bila naik sampai naik langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa AS kan. Bertemu dengan Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa ini, wajahnya kemerah-merahan. Kan? Nabi Musa AS kan. Maka bertemu dengan Musa, maka Musa kata, malah ni kau, Nabi Musa bagi motivasi pada Nabi tak, bertemu para Nabi kan. Maka kau naik langit ke-7, kau jumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Ketika Rasulullah naik langit ke-7, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, tiang Baitul Ma'mur, yang mana Nabi Ibrahim AS dia tengok malaikat dengan tawaf. Para Nabi ni tak payah buat ibadat lagi dah. Duduk je lah kan, dia tengok malaikat bertawaf. Baitul Ma'mur tuan-tuan, setiap hari akan masuk ke dalam Baitul Ma'mur seramai 80,000 malaikat. Setiap hari, daripada mula Baitul Ma'mur sampai ke hari ini, setiap hari 80,000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Yang masuk tak keluar-keluar dah. Agak-agak besar mana lah Baitul Ma'mur tu, kan? Agak-agak besar mana lah kan Baitul Ma'mur tu. Maka kita lajak sikit lah, kan, terus mayang lah kan. Jadinya bila bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, maka apa kata Nabi Ibrahim kan? Kau ajar umat kau ni supaya mereka ni sebutlah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan sebutan zikir-zikir ini dapat menjadikan bina rumah mahligai mereka dalam syurga nanti. Sebutlah la haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah Taala. Sebab tu bila azan, bila sebut hayya 'alas solah, kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan kekuatan dengan keizinan Allah Taala aja.
Kita yang boleh mari semayang, boleh buat ibadat tu, dan tidak ada kekuatan daya kita tau. Allah Ta'ala pilih ni. Maka syukur banyak-banyak kan. Berapa ramai rumah azan ni, sampai mana dengar ni. Kalau bila longgar azan kat masjid ni, masjid Ajar Wahir ni, dengar sampai mana tu. Tapi berapa ramai yang dapat menyahut surah azan. Itu yang mahal. Bila sebut hayya 'alas solah tu, bukan hanya kita jawab dengan bibir tak. Kekuatan untuk datang ke rumah Allah SWT tu yang mahal tu. Jadi bila kita dapat datang, kita syukur banyak-banyak. Janganlah kita rasa bongkak pula kan. Kau tak datang, boleh datang kan. Allah Ta'ala pilih kita tu adalah sebabnya tu. Mungkin Allah Ta'ala sukalah dengan apa amalan sedikit yang kita buat. Maka dengan sebab amalan itu, Allah pilih kita datang untuk buat ibadat kan. Bila mana dah bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, maka malaikat Jibril AS bawa naik Rasulullah sampai tu tempat di Sidratul Muntaha kan. Sidratul Muntaha ni ada khilaf, dia kata dah, Jibril tak boleh naik sampai atas kan. Jibril tak boleh naik sampai atas. Jibril kata aku takat ni je boleh teman kau kan. Kalau aku masuk lagi atas, maka aku akan binasa kan. Itu dalam riwayat hadis dhaif lah kan, riwayat dhaif. Tapi sebenarnya Jibril AS dia escort Nabi. Tapi cuma Rasulullah je bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi bila bertemu dengan Allah Ta'ala pun ada khilaf juga kan. Bila mana ditanya pada Sayyidatina Aisyah, betul ke Rasulullah bertemu dengan Allah ni? Kau jangan tanya soalan ni. Kau sebut Rasulullah bertemu dengan Allah ni, meremang bulu roma aku kau kan. Maka kalau hadis riwayat daripada Aisyah kata Rasulullah tak bertemu dengan Allah. Tapi kalau riwayat Ibn Abbas kata ya, Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala kan. Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala, boleh berdialog dengan Allah Ta'ala direct. Jaga. Ya qazah, ya jagalah kan. Sebab Rasulullah dinaikkan dalam keadaan jaga kan. Okey. Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan sedar. Tapi bukan dalam keadaan, Rasulullah bagi tahu bahawa bukan bertemu, memang bertemu macam ni, tapi dalam kabus. Tak nampak kan? Okey. Jadi bila Rasulullah balik semula ke bumi, tak? Yang hari ni kita duduk berdebat lah, duduk bertikai lah tu cerita tu kan? Ada tak sahabat yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau bertemu dengan Allah? Ya, bertemu dengan Allah. Macam mana rupa Allah tu? Cuba cerita sikit. Ada tak sahabat? Seorang sahabat pun tak tanya. Kita saja sibuk-sibuk pula kan. Tangan Allah macam mana, Allah melihat macam mana, tak? Allah mendengar macam mana. Sibuk nak. Bukan kerja kita. Kerja kita apa dia? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kan? Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah ni. Sibukkan dengan memikirkan ciptaan Allah. Bukan untuk sibukkan Allah macam mana tangan Allah. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Macam mana? Bukan kerja kita. Kenapa bukan kerja kita? Sebab akal kita tak sampai. Budak 6 tahun, kita bagi dia RM1,000, apa dia fikir? Dia bayar nak beli apa? Handphone kot, nak beli handphone, nak beli aiskrim, nak beli tu. Itulah taraf fikiran dia. Macam kita lah. Bukan level kita tak fikir tinggi-tinggi tak. Tapi bagi orang yang sama level yang boleh fikir, dia tahulah. Sebab tu dalam bab, orang kata dalam bahaskan tak? Kita just sekadar tahu. Sebab tu kalau ada ulama masalah, dia kata apa, dalam bab kita nak mentakwilkan sifat Allah Ta'ala ni, surah balik pada ayat tu. Aku pun tak tahu macam mana, jangan tanya aku kan. Balikkan semula, tak tahu. Sebab kita tak tahu, bukan bidang kita kan. Sebab tu jadi kata perbalahan ni, kata ni duk bergaduh ni, kata yang ni kata ni mujassimah, menjisimkan Allah, yang ni pula kata duk takwil lah kan. Jadi kalau dalam bab akidah yang bukan bidang kita nak bertikai tu, maka kita berlepas diri dah lah. Aku pun tak tahu macam, tunggulah kat akhirat esok lah. Wujuhu yawma idin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu kau akan tengok Allah Ta'ala dengan terang-terangnya seperti bulan purnama. Itu jam baru boleh describe. Sekarang tak payah sembang-sembang. Sekarang buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Sebab sahabat pun tak tanya. Tak ada pula Rasulullah heboh kan. Kau tahu aku jumpa dengan Allah Ta'ala macam ni tak. Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala pada malam itu bukan sekali kan, 9 kali je. Turun bawah, jumpa dengan Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa tanya, apa yang Allah Ta'ala bagi perintah pada engkau, hadiah pada engkau? Allah Ta'ala bagi aku ni semayang 50 waktu. 50 waktu tu banyak tu kan. Irji' fas'aluhu takhfif. Maka kata Nabi Musa, kau pergi naik balik, minta kurang, minta diskaun. Kenapa? Sebab ibadat 50 waktu ni umat aku tak ada masalah
Umat Nabi Musa ni umur 300 tahun baru layak mengundi, baru habis SPM. 300 tahun. Umur kan panjang-panjang, 500 tahun, 700 tahun, 800 tahun. Fir'aun 1000 tahun. Kan umur panjang-panjang Bani Israel dulu. Lepas tu Nabi Musa kata, umat aku tak ada masalah, bagi 50 waktu, 100 waktu pun tak ada hal, boleh buat. Sebab umat aku memang kuat dalam ibadat. Umat aku memang hebat. Lepas tu kita nak banding ibadat kita dengan ibadat Nabi Bani Israel. Ibadat kaum Nabi Musa jauh lagi tinggal kita ni. Tak mampu, sebab mereka ibadat sampai akal melilit badan. Hebat tak hebat mereka dalam bab ibadat, kan? Tu cerita dia. Maka Nabi Musa bagi tahu pada Rasulullah, irji' fas'aluhu takhfif. Pergilah naik balik, minta kurang, minta diskaun. Pergi naik jumpa dengan Allah Ta'ala, minta kurang, kan? Minta kurang. Turunlah 5 dapat 45, turun bawah lagi tanya lagi berapa dapat 45, tak cukup, naik lagi minta turun sampai 9 kali. Last sekali bila mana Nabi Musa tanya pada Rasulullah, berapa dapat 5. 5 pun tak boleh, berat, kan? Apa kata Rasulullah? Inni astahi min rabbi. Tak maksud dia, tak mafhum dia, sungguhnya aku malu dengan Tuhan aku, takkan 5 pun tak boleh buat. Nabi betul ya tuan hari ni? Betul tak? Betul tak apa yang dikatakan oleh Nabi Musa AS? 5 pun tak boleh buat. Ya. Nak cari orang kalau orang dewasa yang akhir baligh, yang mana boleh di luar sana, yang boleh dapat cukup 5 waktu satu hari. Dah macam budak-budak pula, macam budak-budak puasa tak? Adik, hari ni adik puasa sampai pukul 1 tau, lepas tu buka ya, kan? Esok naik sikit pukul 2, pukul 3, kan macam tu, kan? Padahal bagi kita ni semayang tak pernah cukup 5. Kalau cukup tu kira memang magic sampai macam tu pun, betul tak? Betul kata Nabi Musa AS. Tapi je kalau kita fikir balik, kenapa Allah Ta'ala tak bagi diskaun tu ya? Kan? Kenapa Allah Ta'ala Rasulullah naik jumpa minta diskaun? Aku tahu dah, kau akan naik lagi, aku terus bagi 5 je lah, senang lah, tak payah naik lepas ni. Tapi kenapa ya Allah Ta'ala biar aja, kan? Dah kurang 5. Kenapa Allah Ta'ala kurangkan 5 sampai 9 kali Rasulullah naik? Betul, Allah Ta'ala kan maha mengetahui tak? Mesti Allah Ta'ala ya, kau mesti naik punya lepas ni, kan? Aku bagi kurang terus lah 5 lah, sampai balik dah cukup 5 balik. Tak. Sebab Allah Ta'ala suka hamba dia minta pada dia, naik 10 kali pun tak apa. Allah Ta'ala suka hamba dia mengadu dengan dia. Kita tuan-tuan, kalau kita mengadu dengan kawan, masalah kita, hari ni dia dengar lah, kan? Esok seminggu lepas tu jumpa lagi kedai kopi tak? Ji macam mana Ju? Masalah hari tu macam mana? Itulah saya pun tak tahu dia dengar lagi sekali. Mari kali ketiga dia nampak kita dah jauh, start motor dah bayar siap-siap, start motor balik, kan? Ji mana Ji? Ada sikit perut. Itulah kita manusia. Kita bergaduh dengan kawan kita, sekali dua dia dengar lah. Mungkin kali pertama dia tolonglah sekejap, kau okey lah, kau ambil aku 50 lah, aku tolong kau, tak apalah, pergi. Kali kedua nak minta lagi 50, dia pun tak terpaksa okey bagilah. Kali ketiga dia belah, dandan sakit perut, dandan lah nak pergi tu, macam-macam hal lah. Itu manusia bila kita mengadu pada makhluk, dia akan macam tu, dia tak suka. Tapi bila kita mengadu pada Allah, Allah suka. Tapi benda yang Allah suka kita tak suka. Action, tak nak minta, tak nak pun doa pada Allah. Allah dah janji dah, ud'uni astajib lakum, kan? Kau doa lah pada aku kabulkan doa kau. Tak nak duk harap dekat makhluk juga, duk mengharap pada makhluk juga, kan? Orang ni boleh kot, orang ni boleh kot, orang ni boleh kot, kan? Dalam kita abaikan Allah Ta'ala, sedangkan Allah dah bagi tahu, kan? Kau mengadulah pada aku, mintalah pada aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan? Mintalah pada aku dengan menyembah aku, kemudian minta pertolongan, baru minta pertolongan. Jadi maksudnya bila mana nak minta pada Allah, buatlah ibadat dulu. Semayanglah 2 rakaat ke, tak? Buatlah benda baik. Kita pun, anak-anak kita pun nak sesuatu pada kita, dia pandai bodek kita tak? Ayah nak pasal kereta hari ni, tak pernah minta pasal kereta. Ayah nak pasal motor hari ni, tak pernah minta pasal motor. Pokok bunga nak siram ke ayah? Apa hal dia ni? Rupanya baik ada makna, kan? Kan kita kan manusia pun macam tu. Dengan Allah Ta'ala ni semayang 2 rakaat minta. Para Nabi situ konsep dia buat. Bila mereka menakkan sesuatu, kan, minta pada Allah, mereka akan solat dulu 2 rakaat, minta pada Allah Ta'ala, kan? Iyyaka na'budu, kami sembah engkau dulu, baru kau minta lah. Tu konsepnya, cara dia tu minta macam tu lah. Jadi bila mana Rasulullah dapat terima perintah solat ni,
Makanya Rasulullah pun dah dapat kurang 5 waktu. Jadi ketika Rasulullah nak balik semula ke bumi, nak turun balik ke bumi ni, makanya berbaris para malaikat, kan? Baris para malaikat, kan? Peristiwa yang Rasulullah tengok sepanjang perjalanan tu, ketika Isra' tu, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang Rasulullah tengok orang berenang dalam laut itu biasa kita dengar tak. Makanya Rasulullah pun nak turun, maka berbarislah para malaikat, kan? Sebagai tanda penghormatan kepada Nabi SAW, kan? Pada ketika itu motivasi Nabi malah tinggi, melambung dah lah, kan? Kemudian bila turun seorang-seorang malaikat, kan? Malaikat beratur berbaris, maka Rasulullah tengok tu malaikat ni, kan? Muka tak pernah senyum, tak senyum-senyum dari tadi kita, kan? Muka masam, kan? Maka Rasulullah tanya pada Jibril, dia ni pada tadi muka tak senyum-senyum ni, apa dia ni? Kau tak kenal dia ni? Tak kenal siapa ni? Inilah malaikat Malik, penjaga neraka. Tak pernah senyum sejak diciptakan sampai ke hari ni, tak pernah senyum. Patutlah pun, kan? Dibariskan itu, kan? Rasulullah turun ke bumi, ya. Makanya diperintahkan Rasulullah bawa sebarkan peristiwa tu, kan? Rasulullah bagi tahu pada sahabat apa semua tentang kewajipan kepada solat, kan? Kepada solat tu penting, tuan-tuan. Tu kata Rasulullah nak terima fardu solat ini bertemu direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita semayang, kita ibadat lain, kita boleh sub, tuan-tuan. Tak? Puasa tak? Kalau tak mampu puasa sebab uzur tak? Boleh ganti dengan fidyah, kan? Sub lah tak? Boleh ganti dengan fidyah. Nak pergi haji tak? Tak boleh pergi haji sebab uzur, ada masalah apa, boleh buat haji badal, kan? Kalau yang nak pergi haji tu dah meninggal, boleh je buat haji badal. Ataupun dia uzur tu, dia tak mampu pergi tak? Kan? Boleh, maksudnya boleh ganti-ganti lah, ada sub, boleh tolong orang. Tapi bab sembahyang tak ada, kan? Bab sembahyang sendiri kena buat. Sebab apa? Sembahyang ni dia rasul ibadah, kepala kepada ibadat. Setiap sembahyang ni, setiap orang wajib. Dia tak ada sub. Tak boleh kita nak subkon, kan? Kau terus sembahyang tu aku boleh tak? Tak boleh. Dia sama konsep macam makan. Konsep dia sama macam makan. Kau haji, kau pergi kenduri, kau tolong makan untuk saya sekali, ya. Kalau dia tolong makan untuk kita, dia kenyang ke kita kenyang? Macam tu cerita dia, kan? Kita bagi duit kat kawan kita, kau pergi ke kedai, kau tolong makan roti canai kat aku 2 keping, kan? Roti canai sarang burung, kan? Roti canai sarang burung, kau makan 2 keping, ya, aku bagi duit engkau. Dia makan, dia kenyang ke kita kenyang? Macam tu juga semayang, ya. Dia tak ada sub, kita sendiri kena buat. Sebab itu bila kita dalam bab semayang, ya tuan, dia tak ada kompromis lah. Tak ada kompromi. Kena sembahyang, tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring mengiring, tak boleh baring telentang, tak boleh telentang sembahyang dengan mata, tak boleh sembahyang dengan mata, sembahyang dengan hati, tak boleh sembahyang hati pergi mati lah. Tak. Sampai sembahyang hati pun tak boleh, agak-agak lah, kan? Agak-agak lah, sampai diskaun macam tu sekali pun tak boleh nak buat. Sebab tu dalam bab sembahyang ni Allah Ta'ala tak ada kompromis. Mesti tetap kena semayang. Saya ni buasi macam nak semayang. Cari kadar waktu paling ringan. Pakai pampers, kan? Disebabkan buasi itu di luar kemampuan kita. Kita tak boleh kontrol. Kalau boleh kontrol tak ada masalah, kan? Kita tak boleh kontrol, kita pun tak tahu macam mana. Okey, cari waktu kadar paling ringan, time itu kau semayang. Nak keringanan lagi, boleh jamakkan semayang lagi, kan? Sebab tu dia tak ada konsep nak qada. Yang kata qada ni dulu, kalau zaman kita jahiliah dulu, zaman kita cucuk langit dulu, tak semayang, tak apa tak. Makanya dah orang kata dah pencen, dah berusia baru tu fikir, ya Allah, dulu zaman jahiliah dulu cucuk langit je semayang pun tidak ni, kata tak, kan? Makanya kita rasa kita berhutang dengan Allah Ta'ala, maka ada konsep qada situ tak. Tapi dalam bab sembahyang sekarang ni tetap kena sembahyang. Walaupun kena sakit, Imam Syafi'i ketika di akhir hayatnya pun dia buasi. Cari waktu kadar yang paling kurang, tetap kena sembahyang. Waktu keluar itu bukan kita punya masalah lagi dah. Sebab kita tak boleh kontrol dia. Ya, sembahyang. Dia kata boleh buat jamak, hujung dengan hujung tak. Zuhur, hujung zuhur buat dengan asar. Bunyalah nak bagi ringan, tak semayang juga, tak tahu tuan-tuan. Tu yang kata tadi, kalau semayang dengan hati pun tak boleh pergi mati lah, senang. Susah sangat, kan? Sebab apa? Nak masuk ke syurga, ibadat yang akan ditimbang semayang ni. Ibadat pertama yang akan dihitung semayang. Kalau kita tak semayang, jangan heboh lah kita buat masjid 10 buah,
kita mengumrahkan, menghajikan orang 100 orang. Jangan sembanglah bab ni. Semayang pun tak settle lagi. Semayang tu kalau Allah tu tanding kata apa? Kan dia kata apa? Semayang ni ibarat akaun kita. Akaun. Kan? Heboh nak gaji, tapi akaun tak ada. Gaji nak masuk celah mana? Akaun bank pun tak ada. Kan? Bukan akaun pun tidak, tiba-tiba nakkan gaji, nakkan upah, nakkan imbuhan, mana ada? Jadi kalau kita tak sembahyang, jangan hebohlah kita nakkan pahala kita menghajikan orang, pahala kita buat masjid, pahala kita sedekah kapek. Tak memang sebab dia benda utamanya akan disoal dulu. Settle sembahyang, okey, baru ikut yang lain. Itu saya kata, kenapa Rasulullah cukup beratkan tentang ibadat sembahyang? Mungkin Rasulullah perintahkan apa? Perintahkan anakmu solat ketika dia berusia 7 tahun kan. 7 tahun lagi didik dia, suruh sembahyang tu sembahyang. 10 tahun kalau dia tak sembahyang, rotan dia. Rotan dengan tujuan untuk apa? Untuk menakutkan dia, bagi tahu ini perintah Allah, jangan main-main. Bukan suruh rotan sampai lebam sampai ni tak. Itu mendera. Sebagai peringatan. Peri pentingnya. Sebab hari ni kenapa manusia ni jauh pada Allah? Sebab tak sembahyang. Dia anggap sembahyang tu benda remeh. Dia anggap sembahyang ni macam tunggulah aku susah esok baru sembahyang. Sebab dia ada konsep, dia punya pahaman macam orang Kristian. Kalau orang Kristian ni time dia susah, dia pergi cari gereja. Pergilah jumpa dengan dia punya father tak. Pergilah mengaku kesalahan dia buat dosa ni semua kan. Okey, nanti father ni jadi postman. Dia tukang bawa dia punya aduan pergi kepada Tuhan. Islam tak pakai macam tu. Tak ada orang tengah. Kan? Tak pakai orang tengah pun. Terus pada Allah Ta'ala. Udu'u ni. Jadi dia sebut perkataan udu'u ni direct terus pada Allah Subhanahu Ta'ala. Minta terus pada Allah Ta'ala. Kan? Wasta'inu bis sabri was salah. Kan? Mintalah pertolongan Allah dengan penuh sabar